Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asruni Zambi Abdullah dari kelas EP1, nama metrik A19A0072. Hari ini saya akan bincangkan tentang analisa kajian kes kegagalan menyelesaikan harta pusaka. Isunya adalah berkaitan masalah pengagihan harta pusaka yang bernilai RM70 bilion tergantun. Kenapa dan mengapa perkara ini berlaku? Hal ini berlaku kerana harta peninggalan oleh si mati dibiarkan tanpa sebarang tindakan penurunan hak milik kepada waris-waris yang sah sehinggakan ada kalanya waris-waris sendiri tidak mengetahui tentang kewujudan harta terbabit. Masalah ini timbul disebabkan beberapa faktor, antaranya ialah sikap tidak ambil tahu dan kejahilan waris. Proses memohon pembahagian harta pusaka mengambil masa yang lama serta masyarakat kurang kefahaman terhadap konsep sebenar pewarisan harta secara faraid. Seterusnya, mengikut statistik. Januari 1, statistik jumlah nilai aset beku dan atau harta yang tidak dituntut di Malaysia bermula tahun 2012 hingga tahun 2015. Kumpulan Simpanan Pekerja KWSP Tabung Haji, Koperasi dan Pemodalan Nasional Berhad PNB dan agensi-agensi perbankan di Malaysia membuktikan bahawa nilai aset beku berbilion ringgit yang tidak dituntut terutama orang Islam adalah sangat membimbangkan. Sebagaimana Akhbar Utusan Malaysia bertarikh 31 Mac 2012 melaporkan bahawa sebanyak RM52 bilion nilai harta pusaka tertunggak dengan majoritinya milik orang Islam gagal diwariskan kepada individu yang berhak di seluruh negara. Malah perkara ini juga turut didedahkan oleh akhbar tempatan seperti laporan akhbar berita Metro Online bertarikh pada 17 Mei 2014 melaporkan bahawa harta yang tidak dituntut terus mencecah sebanyak RM6.66 bilion dan nilainya semakin bertambah kepada RM70 bilion dan peratus peningkatan iaitu 5.11% pada tahun 2015. Seterusnya beralih kepada cadangan. Cadangan pertama, antara cadangan yang dapat dikemukakan ialah sikap tanggungjawab. Cadangan yang sesuai dilakukan adalah agar setiap individu membuat perancangan awal mengenai pengurusan harta semasa hayat seseorang bagi mengelakkan masalah-masalah yang bakal timbul. Masalah-masalah ini akan memecah belahkan hubungan institusi keluarga yang sebelum ini amat aman dan tenteram. Bagi mengelakkan pemalahan maupun perpecahan, setiap individu disarankan untuk membuat perancangan mengenai hala tuju harta yang dimiliki. Sebagai contoh, hala tuju harta perlu ditentukan oleh individu tersebut adalah mengenai wasiat, hibah, hutang dan sebagainya. Sekiranya hal ini dapat dilakukan oleh individu tersebut sebelum meninggal dunia, kejahilan ahli waris dan sikap tidak ambil tahu oleh ahli waris dapat dibendung dengan berkesan. Cadangan kedua, mengenai proses permohonan pembahagian harta pusaka mengambil masa yang lama. Masalah ini dapat diselesaikan sekiranya diberi tanggungjawab kepada pihak yang tepat mengenai harta peninggalan tersebut. Pihak ahli waris yang dipertanggungjawabkan seharusnya mencari ataupun meminta bantuan dan rujukan daripada agensi-agensi yang lebih berpengalaman di Malaysia seperti As-Salihi Trust Berhad, Hanafi.com serta agensi-agensi lain. Dengan kepakaran serta perkara yang dimiliki oleh agensi-agensi tersebut akan mempercepatkan
sekaligus menyelesaikan pembahagian harta peninggalan arwah tersebut dengan segera mungkin serta mematuhi syariat faraid yang telah ditetapkan. Cadangan ketiga. Selain itu, bagi memberi kefahaman yang tepat serta mendalam mengenai konsep sebenar pewarisan harta secara faraid, salah seorang ahli keluarga perlu mendalami ilmu faraid ini sebaik mungkin dan bertambah baik sekiranya ramai di antara ahli keluarga memiliki serta memahami ilmu ini sebaiknya. Semua ahli waris yang terlibat akan mendapat penerangan yang jelas tentang peninggalan harta tersebut. Hal ini bagi membetulkan anggapan kebiasaan rakyat Malaysia mengenai sistem faraid. Oleh yang demikian, setiap institusi keluarga perlu memahami atau memahami ilmu serta konsep-konsep yang ada di dalam pembahagian harta secara faraid. Cadangan keempat, melalui pelaksanaan wasiat. Wasiat merupakan pengakuan atau ikrar seseorang yang dibuat pada masa hayatnya secara bertulis ke atas hartanya untuk tujuan kebajikan selepas kematiannya. Wasiat boleh digunakan sebagai instrumen perancangan harta bagi seseorang yang memiliki keluarga yang tidak dapat mewarisi harta pusakanya kerana pembezaan agama atau terhalang oleh waris yang lebih dekat atau kerana mereka memang tidak berhak mewarisinya. Seseorang yang beragama Islam diharuskan untuk berwasiat kepada sesiapa yang dikehendakinya, termasuk dalam kalangan keluarganya yang bukan Islam dengan syarat kadar wasiat itu tidak melebihi 1/3 nilai harta bersihnya. Oleh itu, wasiat kepada ahli keluarga yang tidak mewarisi ini adalah penting terutamanya bagi membantu ahli keluarga yang susah dan memerlukan sokongan hidup. Cadangan kelima, melalui pelaksanaan hibah. Hibah merupakan hadiah atau pemberian milik seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada orang lain tanpa balasan lafaz ijab dan kabul. Dapat mengurangkan jumlah kes harta pusaka di seluruh Malaysia. Ini adalah kerana pengagihan harta melalui kaedah hibah tidak perlu melalui proses pentadbiran yang rumit seperti mana yang perlu dilalui dalam pembahagian secara faraid yang dikatakan kurang berkesan dan kadangkala boleh menimbulkan ketidakadilan. Ini sekaligus dapat mengelakkan perebutan harta dan pertelikahan ahli waris selepas kematian pemilik. Itu saja. Thank you. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faris Anwar dengan nombor matrik A19A 0340. Saya akan kupaskan mengenai kesan permasalahan yang berlaku. Pertamanya, setiap sesuatu benda atau perkara itu pasti ada kesan positif serta kesan negatifnya. Manusia juga masing-masing memiliki kesan positif serta kesan negatif di dalam kehidupan. Hal ini sama seperti kegagalan menyelesaikan atau menguruskan harta pusaka di dalam sebuah institusi kekeluargaan juga turut menghasilkan kesan positif dan kesan negatif. Kesan positif pertama yang diperolehi adalah dapat mengelakkan diri dari mengambil harta yang batil. Harta yang batil dapat didefinisikan sebagai harta yang bukan hak milik kita. Kesan positif ini akan diperolehi sekiranya seseorang individu tersebut mengetahui hak harta yang sepatutnya dimiliki hasil daripada pembahagian harta pusaka. Oleh yang demikian, kita seharusnya mendalami ilmu faraid dengan sebaiknya bagi mengelakkan diri daripada mengambil harta yang batil. Kesan positif kedua adalah menjadi contoh tauladan untuk masyarakat. Seandainya pengurusan harta pusaka diuruskan dengan betul,
tanpa menimbulkan sebarang isu ataupun permasalahan, sudah semestinya keluarga serta ahli waris yang berhak akan menjadi contoh tauladan untuk masyarakat sekeliling. Tambahan pula, hal ini juga akan membuatkan masyarakat memandang baik terhadap arwah si mati. Oleh yang demikian, pengurusan harta pusaka haruslah diuruskan dengan cara yang tepat oleh ahli waris yang dipertanggungjawabkan. Kesan positif yang ketiga adalah dapat memastikan keharmonian dalam keluarga. Hal ini dapat diperoleh sekiranya pengurusan serta proses pembahagian harta pusaka tersebut dijalankan dengan penerangan awal yang jelas oleh salah seorang ahli waris yang memahami ilmu faraid. Hubungan sesama keluarga ini dapat dijaga dan ditambah baik serta mengeratkan lagi hubungan yang sedia ada. Oleh yang demikian, salah seorang daripada setiap ahli keluarga seharusnya memiliki ilmu faraid ini untuk memberikan penjelasan yang tepat sekiranya timbul persoalan dari ahli waris yang terlibat maupun ahli waris yang tidak terlibat. Kita beralih kepada kesan negatif yang pertama, iaitu pemilikan tanpa hak. Kebanyakan waris tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang ilmu faraid. Ada yang sepakat melantik abang sulung sebagai pentadbir, tetapi ada juga abang sulung yang menggunakan kuasa veto melantik dirinya sebagai pentadbir atau kepala kuasa. Tanpa ilmu yang mencukupi, pentadbir membahagikan secara sesuka hati. Lebih memburukkan keadaan, pentadbir pula mengisytiharkan dirinya berhak ke atas semua harta pusaka si mati selagi belum dibuat pembahagian. Kebanyakan waris tidak mengetahui siapa antara mereka yang berhak mewarisi dan berapa bahagian yang mereka warisi. Kesan negatif kedua adalah putus hubungan persaudaraan atau kekeluargaan. Pembahagian harta pusaka menjadi isu panas dalam perpecahan sesebuah keluarga sekiranya ahli waris yang terlibat jahil terhadap ilmu ini. Sebagai contoh, oleh kerana lewatnya pengurusan pusaka itu diuruskan, akan menimbulkan perbalahan di kalangan keluarga atau ahli waris. Lebih buruk lagi, ia menyemai sikap permusuhan yang asalnya masing-masing ada pertalian darah, rosak sekelip mata disebabkan oleh sikap tamak sesetengah ahli waris. Tiada aktiviti ziarah menziarahi, apatah lagi menghadiri majlis kenduri perkahwinan dan sebagainya. Akibatnya, rosak struktur keturunan si mati yang telah lama terbina. Kesan negatif yang ketiga adalah dipandang serong oleh masyarakat. Hal ini boleh berlaku sekiranya keluarga tersebut gagal menguruskan harta pusaka dengan baik sehingga menimbulkan perbalahan yang besar atau kecil sesama ahli keluarga tersebut. Masyarakat sekeliling yang mengetahui hal ini berlaku terhadap keluarga tersebut semestinya dipandang negatif serta nama baik arwah si mati turut terjejas. Oleh yang demikian, dapat kita simpulkan bahawa ilmu faraid ini sangat penting dipelajari dan difahami dengan begitu baik oleh individu yang beragama Islam. Dengan penguasaan ilmu faraid yang mendalam, individu tersebut dapat menyelesaikan pelbagai masalah-masalah kecil serta masalah-masalah besar yang bakal timbul sebaik sahaja salah seorang ahli waris beliau meninggal dunia. Sebagai contoh, sekiranya anak perempuan menyatakan bahawa berlakunya ketidakadilan di dalam pembagian harta pusakanya dengan adik-beradik lelakinya, kerana nisbah 2 untuk lelaki manakala 1 untuk perempuan. Individu tersebut dapat menjelaskan sebab dan hikmah nisbah itu disyariatkan. Hal ini akan menjaga keharmonian sesebuah institusi kekeluargaan daripada sebarang pertelingkahan serta perpecahan di dalam keluarga tersebut. Namun yang demikian, pelbagai masalah lagi dapat dielakkan dengan tindakan awal oleh si mati sebelum menghembuskan nafas terakhir seperti membuat perancangan mengenai hala tuju harta beliau selepas meninggal dunia. Akhir sekali, faraid itu bersifat khas dan tidak boleh dipinda atau diubah-ubah mengikut cita rasa masyarakat bertujuan untuk memberi keadilan untuk semua manusia.